Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid tahun Pak Arif yang cikgu sayangi. Untuk PDPR kita pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bahan. Okey, sifat-sifat bahan ada 6. Okey, sebelum tu cikgu nak imbas kembali apa yang kita dah belajar minggu lepas, iaitu mengenai sumber asas bahan. Ada berapa sumber asas? Ada 4 sumber asas bahan, iaitu yang pertama sekali tumbuh-tumbuhan, kemudian haiwan, kemudian petroleum dan juga batuan. Apa yang awak perlu ingat ialah sumber asas bahan, kemudian bahan yang dihasilkan dan contoh objek. Okey, untuk hari ini sifat-sifat bahan ada 6 sifat bahan yang perlu awak kenal pasti, iaitu yang pertama sekali menyerap air, kemudian terapung dan tenggelam, yang ketiga mengalirkan arus elektrik, yang keempat penembusan cahaya, yang kelima mengalirkan haba dan yang keenam kekenyalan. Okey, kita tengok yang pertama sekali menyerap air dan kalis air. Okey, bahan yang menyerap air. Apa yang dimasukkan dengan bahan menyerap air ialah air akan diserap oleh bahan yang menyerap air apabila kita titiskan air ke atasnya. Contohnya tisu dapur dan kain kapas. Kalau awak tak percaya, awak ambil tisu dapur, awak titiskan air ke atasnya. Adakah tisu dapur tersebut menyerap air yang awak titiskan ataupun tidak? Kemudian bahan yang kalis air ini merupakan bahan yang tidak menyerap air. Okey. Air akan kekal ada pada bahan yang kalis air apabila air dititiskan ke atasnya. Okey, contohnya tengoklah kalau yang paling dekat dengan awak payung. Okey, apabila hujan awak gunakan payung, kenapa? Sebab dia tak menyerap air. Kalaulah payung itu menyerap air, awak dah basah. Okey. Jadi contoh objek yang kalis air ialah straw, belon, batu, plastik, tali kasut, polistiren dan juga sisip kaca. Belon. Awak pernah tak rendangkan belon dalam air? Adakah dia menyerap air? Semestinya tidak menyerap air, ataupun kita panggil bahan kalis air. Kemudian sifat bahan yang kedua ialah terapung dan tenggelam. Apa yang dimasukkan dengan terapung dan tenggelam? Okey. Kalau awak tengok, mengapakah setengah objek boleh timbul ataupun terapung atau tenggelam? Okey, sesuatu objek boleh timbul dan tenggelam bergantung kepada ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam, objek yang kurang tumpat akan timbul. Maksudnya objek yang lebih berat akan tenggelam. Okey. Kalau dekat sini contoh objek yang terapung seperti belon, straw, pensel, batang aiskrim, pembaris kayu. Biasanya bahan yang diperbuat daripada apa? Plastik ke daripada kayu lah. Kalau awak letakkan pembaris plastik ataupun batang kayu awak letakkan di atas, di dalam air, maka pembaris itu tidak akan tenggelam, dia akan terapung. Okey, manakala contoh objek yang tenggelam seperti kunci, batu, kapas, kain kapas, tali kulit dan juga gelas kaca. Kemudian yang ketiga, mengalirkan arus elektrik. Okey, konduktor elektrik bermaksud bahan yang akan mengalirkan elektrik apabila melaluinya. Okey, bahan yang akan, kalau sini konduktor elektrik maksud bahan yang akan menyalakan mentol apabila disambungkan pada litar elektrik. Ini maksudnya bila dah dia buat uji kaji lah. Jadi maksud sifat bahan yang sebenar, konduktor elektrik ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Kemudian penebat elektrik, bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Sebab itulah kalau awak tengok dekat wayar yang dibuat, wayar elektrik tu, dia letakkan getah dekat luar, kat dalam tu kuprum. Supaya apa? Supaya tangan kita tak terkena renjatan elektrik. Kerana kuprum tu boleh mengalirkan elektrik, manakala getah yang di luarnya tu tidak dapat mengalirkan elektrik. Objek yang menyalakan mentol contohnya keranjang aluminium, duit shilling, rod karbon dan juga kunci. Ini maksudnya konduktor elektrik lah. Kemudian objek yang tidak menyalakan mentol, belon, lidi, plastik, rod kaca. Ini apabila dia buat uji kaji. Dia letakkan belon, kemudian dia letakkan mentol, bateri dan juga wire. Dicuba sambungkan, jadi mentol tak menyala. Maksudnya dia tidak mengalirkan arus elektrik. Okey, kemudian sifat yang seterusnya ialah penembusan cahaya.
Setiap bahan mempunyai kebolehan penembusan cahaya tersendiri. Okey. Contoh dekat sini ada 3 yang perlu awak tahu: legap, luk sinar dan juga luk cahaya. Okey, kalau legap ni maksudnya dia tidak membenarkan cahaya melaluinya. Jadi tidak kelihatan. Maksudnya objek tu bila kita letakkan, kita tidak dapat melihat objek itu, objek yang ada di belakangnya. Okey. Manakala luk sinar jelas kelihatan. Contohnya pembalut lah, pembalut buku, yang mana bila kita balut buku tu kita masih lagi dapat melihat muka hadapan buku tersebut. Kalau dekat sini contoh dia plastik, sinar, bika, sisip kaca. Kalau objek legap ni biasanya dia akan menghasilkan bayang-bayang. Kalau luk sinar ni, okey, luk sinar ni dia kita jelas kelihatan, seperti pembalut buku tu. Manakala luk cahaya, okey, luk cahaya ni tidak jelas atau sama-sama. Contohnya cermin tikar dekat sekolah tu. Pernah tak awak tengok cermin tikar dalam kelas tu? Awak akan nampak sama-sama saja kalau seseorang melaluinya. Awak tak akan nampak rupa sebenar dia. Awak hanya nampak macam bayang-bayang saja. Okey, sebenarnya dia merupakan luk cahaya yang mana kita tengok tu tidak jelas ataupun sama-sama. Okey, contoh objek dia belon, kertas tisu, kertas surih dan juga plastik berwarna. Okey, manakala untuk sifat bahan yang kelima ialah mengalirkan haba. Okey, mengalirkan haba ni maksudnya bahan yang mana boleh mengalirkan haba apabila ia melaluinya. Contoh sepertinya logam. Logam ni dapat mengalirkan haba, manakala penebat ni tidak dapat mengalirkan haba lah. Contoh bahan dia plastik, kayu, kulit dan juga getah merupakan penebat haba. Okey, sebab itulah kadang-kadang kita kena pakai sarung tangan bila pegang benda yang panas supaya tangan kita tak panas. Sebab sarung tangan yang getah tu dapat apa orang kata, bila kita pakai sarung tangan getah tu, haba tidak dapat mengalir melaluinya. Sebab itulah kita panggil itu penebat haba. Yang tadi konduktor haba. Okey, dan yang last sekali ialah kekenyalan bahan, iaitu kebolehan sesuatu bahan untuk kembali kepada bentuk asal selepas diregangkan atau dimampatkan. Contohnya getah lah. Okey, bila awak tarik getah tu maksudnya dia boleh regangkan. Bila awak tarik, kemudian awak lepaskan, dia akan kembali kepada bentuk asal getah tersebut. Okey, kalau dekat sini contoh bahan seperti logam mempunyai sifat kenyal. Contohnya, contoh bahan yang mempunyai sifat kenyal boleh ditarik dan kembali ke bentuk asal. Contoh bahan dia belon, spring, gelang getah macam belon tu, bila kita mampatkan, kita tekan, bila kita lepas, dia akan kembali ke bentuk asal. Manakala bahan seperti kayu, logam, plastik dan kaca tidak mempunyai sifat kenyal. Okey, contoh dia apa? Paku, straw, pensel, tali kulit dan juga batang aiskrim. Okey, sampai di sini saja PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami mengenai sifat bahan. Apa yang awak perlu ingat ialah berapa 6 sifat bahan yang kita belajar tadi. Okey, cuba imbas kembali. Cuba ulang banyak kali. Okey, awak boleh cuba ingat dengan mengulang banyak kali apa yang awak baca. InsyaAllah awak akan ingat. Okey, dan lagi satu, awak salin dekat dalam buku. Bila awak salin, awak sedikit sebanyak dapat mengingati apa yang awak tulis. Di samping itu dapat membuatkan tulisan awak menjadi lebih cantik dan kemas. Okey. Jadi untuk tugasan PDPR kita pada hari ini, cikgu nak awak tuliskan nota mengenai 3 sahaja sifat bahan, iaitu menyerap air, terapung dan tenggelam serta mengalirkan arus elektrik. Okey, tuliskan dalam buku nota awak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.